Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 6 hari bulan 2 2022 bersama dengan 4 hari bulan Rajab 1443. Kita sudah masuk ke hikayatun fiqhiyatun, al-hikayah al-ishrun ba'dal mi'ah, kisah yang ke-120, iaitulah kisah perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berhenti di satu tempat nama dia Arj. Berhenti di Arj, berlaku satu insiden, unta yang bawa bekalan makanan Nabi hilang. Maka penjaga unta itu dimarahlah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebab budak tu ghulam, maknanya budak tu hamba dia yang tak sepatutnya dia hilangkan bekalan makanan Nabi, makanan Sayyidina Abu Bakar. Tapi itulah peristiwa yang berlaku. Dan kita tengok apa dalam peristiwa ini, apa yang terjadi. An Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha wa an abiha wa an jami'is sahabah qalat, Asma mencerita, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hujjajan. Kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi mengerjakan haji. Yakni tahun yang ke-10, dia panggil Hajjatul Wada'. Nabi kita pergi sekali je haji bersama dengan rombongan dari Madinah. Hatta iza kunna bil Arji, apabila kita sampai di satu tempat nama dia Arj, 120 km jalan menuju Mekah. Mana waktu tu waktu rehat dah lah, kan, dah berjalan jauh dah ni. Nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berhenti di Arj, turun daripada kenderaan. Fajalasat Aisyatu ila jambi Rasulillah, Aisyah radhiyallahu anha duduk dekat dengan Nabi. Wa jalastu ila jambi abi, aku duduk sebelah ayah aku lah, Abu Bakar. Wa kanat zimalatu Rasulillah wa zimalatu Abi Bakrin wahidah. Maknanya bekalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bekalan Sayyidina Abu Bakar kami satukan. Maknanya kami yang bawa. Kan Aisyah isteri Nabi, Asma anak pada Abu Bakar. Jadi Asma dengan dua beradik ni buat satu bekah je. Mari kita pergi sekali. Ma'a ghulami Abi Bakrin, yang jaga unta yang bawa barang-barang ni ghulam, hamba kepada Sayyidina Abu Bakar, khadam dia. Jadi Abu Bakar bagi tugas, mu jaga unta ni dengan makanan. Fajalas Abu Bakrin yantaziruhu an yatlu'a alaih. Sayyidina Abu Bakar duk tunggu, mana budak ni, ghulam ni mana tak mari-mari ni. Makanan aku ni nak bagi Rasulullah makan sallallahu alaihi wasallam, aku pun lapar juga ni. Maklumlah berjalan dengan unta, ngongek unta ni. Hai, lapar tahu. Macam kita naik bah di jalan yang begini. Oh, cepat lapar kan. Naik motorbot lah. Fatala'a wa laysa ma'ahu ba'ir. Allahu Akbar. Ghulam datang, tak ada unta, tangan saja. Faqala, kata Abu Bakar, aina ba'iruk, mana untamu? Qad adlaltuhu al-barihata ay dha'a minni, hilang semalam lagi saya cari tak jumpa lah Sayyidina Abu Bakar. Malam tadi lagi hilang unta ni. Dia tak repot. Kalau repot bolehlah orang pakat cari-cari. Ni dah jauh ni perjalanan, daripada malam tadi hilang. Hari ni baru repot. Apa perasaan tuan-tuan kalau kita peristiwa ini berlaku kepada kita? Jadi tak peliklah apa yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar ni.
Jangan kata Abu Bakar tak sabar pula. Faqala Abu Bakrin ba'irun wahidun tudilluhu. Seekor unta je kau tak boleh jaga. Fatafiqa yadribuhu. Sayyidina Abu Bakar pukul dia. Tafiqa ai bermakna daraba. Abu Bakar pukul dia. Ain. Kuat ke tak kuat tak ada. Yang penting dia bagilah juga. Sebiji dua budak ni apa ni? Dahlah makanan bekalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jaga seekor unta je, bukan unta ramai pun, seekor unta mu patut duduk dengan dia. Waktu Abu Bakar pukul gulam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatabassam. Nabi kita senyum tengok. Maknanya itu kata di ahli penganalisa mengatakan bukanlah pukul kuat, maknanya kalau kita kat macam ni lah, apa mu ni? Gitulah. Kalau pukul yang menyakitkan, pukul yang sudah pasti Nabi larang. Abu Bakar jangan. Itu pun tak sepatutnya berlaku waktu pakai ihram. Nabi kata apa? Wa yaqul, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila hadzal muhrim wa ma yasna. Nabi kata tengok kepada orang pakai ihram ni. Apa yang dia buat? Pukul khadam dia. Jadi boleh ke pukul khadam ni? Ini timbullah soalan. Rawahu Ahmad wal lafzu lahu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan lafadznya daripada Musnad. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, cerita kita dalam hadis ini menunjukkan bahawa dilalatul hadis ini menunjukkan kepada apa? Hadis ini menunjukkan kepada mubahatil ihram. Di antara perkara yang harus bagi orang ihram ni, kalau berlaku insiden macam ni, boleh dia pukul khadam dia ataupun anak dia lit ta'dib, bukan ta'zib. Lit ta'dib la lit ta'zib, bukan untuk azab, tapi sekadar orang panggil bagi ingatan lah sikit. Apa ni macam ni gitulah. Jadi ini menunjukkan kalaulah benda tu dilarang, orang ihram langsung tak boleh marah kepada khadam yang buat salah. Sudah pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam larang Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar lah, nanti tak mabrur haji ke macam mana. Jadi Nabi kita ta'ajab walam yanhahu. Nabi kita kata tengok orang tua ni, orang haji ni pukul hak khadam dia, tapi Nabi tak larang. Maka di sini para ulama buat analisa bahawa sekiranya kita perlu anak nakal, kau tak dengar kata, boleh lama dia pulang walaupun dalam ihram. Dan ini tidak bercanggah dengan dasar haji, la wala jidala fil hajj. Jangan berbantah-bantah dalam haji. Ini tak berbantah ni. Kita marah dengan dia aja sebab dia kecuaian dia tu perlulah ditegur. Tapi janganlah melampau sangat kan. Pukul pun orang panggil pukul takdib, maknanya sekadar bagi ingatan kepada dia. Jangan buat lain kali macam ni. Gitulah lebih kurangnya. Baik para jemaah sekalian, kita masuk kepada 10 perbincangan. Yang pertama, Asma binti Abi Bakar, rawiyatul qisah, yang menceritakan kepada kita siapa dia? Asma Abu Bakar, ibu kepada Abdullah ibnu Az-Zubair ibnu Al-Awam, yang masyhur itu Abdullah bin Zubair. Dia ni masuk Islam terawal, iaitulah setelah 17 orang. Maknanya ba'da sab'a asyara. Maknanya Asma ni yang ke-18. Dan waktu Az-Zubair ibn Al-Awam kahwin dengan dia di Mekah. Nikah Mekah lagi. Awal lagi lah. Ketika mereka berhijrah, Asma mengandung kepada Abdullah. Dan dia melahirkan anak ketika sampai di Quba. Sampai di Quba, itulah anak kelahiran hijrah Muhajirin yang pertama, iaitulah Abdullah ibnu Zubair, sekaligus membatalkan hujah bodoh Yahudi yang mengatakan orang Mekah kalau hijrah ke Madinah, wabak di Madinah ni menyebabkan mereka jadi mandul. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala dah beri kepada mereka anak baby hijrah yang pertama. Jadi Asma ini panjang umur radhiyallahu anha, sampailah Abdullah bin Zubair jadi khalifah. Sempat lagi dia. Kemudian Abdullah bin Zubair terbunuh di Mekah, dan dia mati selepas daripada anak dia tu katanya ba'da qutila 20 yawman, selepas 20 hari
Abdullah mati dan dia pun meninggal dunia. Qalat Asma. Jadi Asma ni dikenali dengan nama Zatun Nitaqaini, dua pemilik dua kain pengikat ikat ni, ikat pinggang ni. Waktu nak hijrah tu tak cukup kain, dia belah kain dia bagi satu untuk ikat makanan, satu lagi untuk dia ikat. Maka terkenalah dengan nama Zatun Nitaqaini, orang pemilik dua kain ikatan. Qalat Asma, Asma kata apa? Tazawwajani Zubair kahwin dengan aku, wa ma lahu fil ardi mimmal. Dia tak ada harta atas muka bumi, tak ada tanah atas muka bumi, tak ada harta. Wala mamluk, hamba pun tak ada. Wala syai', tak ada apa. Yang dia ada harta dia seekor kuda yang dia buat naik. Jadi Asma kata, aku duk jaga kuda dia lah. Aku bagi makan kuda dia, aku jaga kuda dia. Mana tolong bagi makan. Jadi Asma ni khidmat lah kepada suami dia tu. Mungkin Zubair pergi dakwah ke, pergi apa kerja, Asma tolong jaga dia punya kuda. Dan juga dia ada seekor unta, dia panggil unta nadah, unta yang duk pusing bawa air. Yang unta kerja duduk ambil apa ni, kalau kata karang air. Kan orang dulu bila dia menanam pokok tamar ni, dia air tu dia ambil daripada perigi telaga. Jadi unta tu lah pusing tu. Tengok dalam gambar lama-lama nampak lah. Dan aku bagi makan kepada unta Zubair ni nawa, biji kurma, tumbuk-tumbuk bagi makan. Rupanya sehat biji kurma ni. Kalau siapa nak cuba biji kurma ni, nanti pergi Madinah, ada dekat dengan Madinah gift tu, Hadaya Al-Madinah dekat Masjid Nabi tu kan, orang jual tu ada dia dalam bekas, dia tulis nawa, dugah nawa, mana biji kurma yang telah dimesin. Boleh try sekali tengok macam mana. Dia kata ni untuk unta, orang pun boleh juga. Nak test tengok. Jadi Asma radhiyallahu anha telah meriwayatkan beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim fi sahihaini dan juga dalam sunan yang lain. Dan di akhir umur dia hilang penglihatan dia. Dan dia beza di antara dia dengan anak dia Az-Zubair 20 hari. Asma meninggal ketika umurnya mi'ati sana, 100 tahun umur, masya-Allah. Walam yasqut laha sin. Gigi dia tak gugur. Giginya kuat, cuma mata. Alhamdulillah radhiyallahu anha. Ada pun ayah dia masyhur, Sayyidina Abu Bakar. Tapi masyhur dia pun kita kena cerita juga. Tidak. Kadang-kadang kita kata orang ni masyhur, tapi ada orang yang lupa, bukan tak kenal Abu Bakar, tapi detail cerita tak dapat. Mari saya cerita beberapa kisah je, beberapa cerita yang sangat ringkas. Sayyidina Abu Bakar, nama dia Abdullah bin Quhafah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat rapat, yang sangat setia, sahabat yang paling disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mertua dia kan, bapa kepada Aisyah, yang dipilih menjadi khalifah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat telah bersepakat pilih Abu Bakar jadi khalifah. Dan seorang yang terkenal dengan lemah lembut orang, hudu, tenang, samahatun nafsi, orang jiwa besar, bukan mudah nak kelahi dengan orang, al-hulum wal ana, orang yang tidak gopoh. Mana peribadi Abu Bakar ni lembut, tenang, tak gopoh, tapi hazim, mempunyai sikap yang tegas. Ni kita tak mahu kadang-kadang orang lembek tapi sikap dia lembek, sikap dia mudah koyak lah. Abu Bakar hazim. Kalau dia cakap macam ni, dia tak akan undur. Itu Abu Bakar. Jadi walaupun dia lembut, beberapa kali juga telah disebut tentang Sayyidina Abu Bakar marah. Saya sebut cara ringkasnya, nak detail kena baca dalam sejarah Abu Bakar. Di antara ceritanya, cerita yang dia marahnya, cerita ni lah, dia marah kepada ghulam dia yang tak jaga unta sampai hilang. Satu. Yang kedua, ketika berlaku kehilangan kalung Aisyah kan, yang menyebabkan orang tak boleh nak pergi, air tak ada. Abu Bakar pergi jenguk, dia tengok Nabi duduk tidur atas riba Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar cocok anak dia gitu. Apa muni Aisyah buat macam ni?
Susah orang tak ada air. Tapi alhamdulillah besoknya turun ayat tayamum. Alhamdulillah. Nikmat berkat Aisyah turun ayat tayamum yang kita boleh guna sampai ke saat ini. Kita boleh guna apa? Untuk bertayamum. Kita kata alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Abu Bakar pernah marah kepada anak makcik dia, nama Mistah. Siapa dia Mistah? Yang telah terjebak, terperangkap dengan mainan munafikin menuduh Aisyah dalam hadisul ifki. Berapa dah kita? 1, 2, 3. Yang keempat, pernah juga Sayyidina Abu Bakar marah kepada Sayyidina Umar dalam satu peristiwa, kemudian dia pergi minta maaf balik. Mungkin masa tu dia orang panggil sikap dia. Kemudian yang keempat, Sayyidina Abu Bakar pernah marah kepada Yahudi nama Finhas. Finhas ni Yahudi, dia perli Nabi SAW, istihza' bin Nabi SAW. Maka Abu Bakar, katanya dalam bahasa Arab kata ni, darabahu wajhal Yahud. Abu Bakar pukul muka dia. Sebab dia hina Nabi. Maknanya dia tak marah saja-sajalah. Dia marah dengan berprinsip, marah bersebab yang sangat logik. Marah dengan sebab yang sangat patut. Yang kelima, Budai bin Waraqat yang juga mari hina Nabi SAW, juga Sayyidina Abu Bakar marah. Inilah beberapa peristiwa yang berlaku yang kata Abu Bakar marah. Jadi marah dia tu kita kata marah bertempat, dan wala yakunu, marah dia pun taklah keluar daripada had yang boleh orang kata mencelakan, mengaib Abu Bakar. Tidak. Dia marah berprinsip. Kita ni kadang-kadang begitulah para jemaah sekalian. Ada waktu kena marah, ada waktu jangan marah. Ana selalu sebut kata-kata Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia kata kalau orang ni marah di tempat yang tak sepatutnya marah, itu orang bodoh nama. Dengar ni tuan-tuan, tulis sikit kata-kata ni. Takut kena atas kepala kita, tak tahu ni. Marah di tempat yang tak sepatutnya marah, itu orang bodoh. Tak marah di tempat yang sepatutnya marah, itu orang penakut. Kita ni antara penakut dengan bodoh berat lah. Sepatutnya kita marah. Orang tak utuk aurat ke, orang tak solat ke, orang langgar syariat. Tenang je hidup. Anak tak semayang pun tak apa. Lah, itu orang penakut nama dia. Bini tak utuk aurat pun tak apa, itu penakut. Tapi kalaulah benda kecil ya, anak pecahkan gelas, kita marah dia macam komunis masuk kampung, itu orang bodoh nama dia. Marah apa, benda tu dah berlaku. Nasihat je lah, lain kali jangan gopo, lain kali jangan, orang Kelantan kata jangan terbolah. Terbolah ni apa benda ni? Terbolah ni orang panggil jangan lola lah, begitulah terbolah ni. Maknanya jangan cuai. Terbolah. Maknanya nasihat. Baik, jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia panggil al-ghadabul halim. Orang yang sabar bila marah berat. Sebab dia tak marah saja-saja, tapi orang jenis panah bara ni marah tak terkalu, orang pun tak heran dengan dia. Tak. Tapi kalau tengok orang sabar marah, kita nampak ada value, ada kesan dia. Saya tak tengok lagi dia ni marah ni, tapi hari ni main marah sungguh tu. Maknanya beratlah bagi kita. Baik, isu yang ketiga, biasa kita baca dalam kitab Ghulam Maula. Kan? Nabi kata, ya Ghulam Sammillah. Ya Ghulam Sammillah. Hei anak. Ghulam tu apa? Tengok ni tuan-tuan. Ghulam ni, makna ghulam, orang yang muda ketika dia dilahirkan sampai dia remaja. Itu dia panggil ghulam. Remaja lah kalau kita kata. Dan dikatakan juga ghulam ni kepada khadam. Kalau kata khadam, hadza ghulam Abi Bakar. Mana khadam dia? Bolehlah. Dan ghulam juga orang kata kepada laki-laki. Ghulam laki-laki. Yang penting jenis male, laki-laki. Dikata ghulam. Kalau lawannya perempuan, boleh digunakan. Biasanya kalau kata ghulam ni kanak-kanak yang belum baligh ataupun khadam-khadam yang belum baligh. Kita tengok kategori lah. Macam Nabi panggil kepada Abbas, ya ghulam.
ihfazillah yahfaz. Dia panggil pada Umar bin Salamah, ya gulam, apa ni, samillah wa kul biyaminik. Itu. Maknanya itu bukan hamba, tapi kanak-kanak belum balik. Tak kira lah sama ada dia hamba ke tak hamba, dia hitam ke putih, biasa, gulam. Adapun maula ni disebut dengan nama tutlaqu alal malik was sayyid. Maula ni maknanya dikata kepada tuan, penghulu, ataupun partner kira rapat, itu panggil maula. Macam kita panggil ke syekh kita, maulana kan, maulana. Ni maulana fulan, maknanya tok syekh fulan, sayyid fulan, tuan fulan, itu maulana. Maula. Dan disebut juga kepada mu'taq, orang yang dimerdeka. Contoh kita kata, orang ni maula Abi Bakrin, makna orang yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Macam cerita Bilal apa tu, maula Abi Bakrin. Jadi kita kata itu maula. Maknanya maula ni biasanya digunakan kepada orang yang sudah balik ke atas, ghulam sebelum balik ke bawah. Kena dengarlah istilah ni. Bila kita belajar ni, belajar hadis ke dalam fiqh dah, ini ghulam, ini maula, itu dia punya kaedah. Mana ghulam Abi Bakar ni tidak disebut nama apa, tapi dia sahabat lah, dia berjalan sekali dengan Sayyidina Abu Bakar, sekali dengan Nabi SAW. Isu yang keempat, hikayat ini terjadi pada tahun yang ke-10 ketika perjalanan Nabi SAW menuju ke Mekah mengerjakan Hajjatul Wada'. Mana jarak 120 km dari Madinah, kan, pergi ke Arsh, dia berhenti di sana. Biasalah ambil rehat, kata orang. Lebih-lebih lagi mengikut apa analisa pengembara, kata orang rukubul ibil mut'ib. Naik unta ni penat. Sebab apa penat? Dia kata apa? Jamsi ilal khalfi wa ilal amam ilal khalf. Apa nak? Kita kalau naik kereta buruk, masuk kampung pun dah. Masuk jalan off-road ni, jalan-jalan kampung ni pun, mudah lapar kita. Jadi orang naik unta mudah lapar. Sehingga dikatakan Ibnu Umar radhiyallahu an, dia bawa unta, dia ada juga dongki dia bawa, hemar dia bawa. Jadi kalau dia nak relax, dia naik hemar. Hemar jalan betul. Naik unta miet gitu. Dia punya menarik juga ni. Kita belajar cerita-cerita orang Arab ni, tambah-tambah lagi yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentu mereka fi amassil hajah lit ta'am wasyarab. Mereka sangat berhajat untuk makan dengan minum. Tiba-tiba makanan tak ada. Apa analah saya sendiri, kita boleh bayangkan kalau keadaan itu, kita pasti kita akan marah kepada pembantu kita. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun tak tahan juga, dia kan, marah sikit. Baiklah. Yang kelima, Nabi SAW duduk, isteri dia Aisyah duduk sebelah, Abu Bakar duduk sebelah lain pula bersama dengan anak dia Asma. Asma tu kakak ipar Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam cerita ni tak timbul Zubair duduk di mana. Wallahu alam, boleh jadi Zubair dia orang hebat juga, boleh jadi dia duduk dengan tengok jemaah yang lain ramai yang keluar pergi haji daripada Madinah, 100,000 lebih. Yang berkumpul di Mekah semua 140,000. Anggaran lah ahli sejarah mengatakan 140,000. Jadi sudah tentulah orang-orang besar ni mungkin mereka pergi tengok jemaah haji ke macam mana, melawat. Tidak disebut kisah Zubair dalam peristiwa ini. Isu yang keenam, al-mahabbatul qadimah. Cinta, kasih sayang lama di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian masuk pula al-musaharah. Musaharah ni jadi bertua pula. Lagilah rapat, lagilah dekat. Sehingga bekalan makanan pun satu, Nabi yang bawa. Kita macam itulah kadang-kadang kita dengan sahabat-sahabat kita ni. Kalau kita berjalan, makanan kita, beg kita, ada sahabat-sahabat yang tolong orang panggil tolong cara, kata tolong ambil cakna, ambil berat, tengok. Ada kalanya kita terpaksa kena angkat sendiri. Gitulah suasana. Jadi Abu Bakar khidmat pada Nabi, keluarga Abu Bakar ni memang berkhidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tunggu makanan dah tak ada. Makanan tak sampai. Jadi kalau kita nak kata Abu Bakar tak sabar, tak kenalah. Tidak adil lah kita.
Tidak adil bagi kita mengatakan Abu Bakar tak sabar dalam peristiwa ini. Mana boleh tak sabar? Suasana yang cukup gawat. Keadaan yang begitu memenatkan. Tapi kecuaian itu perlu perlu diambil tindakan lah juga kan. Maka kita mengatakan bahawa dia ni khadam, hamba pada Abu Bakar. Bukannya macam zaman kita ni, macam kita ni bibik ke, pak gak ke, pemandu kita ke, itu orang lain, orang asing, kita upah dia je mari duduk dengan kita. Jangan pula kita buat dia macam macam hamba. Hamba dia lain, dia punya level kan. Allah Taala letak mereka ni rendah sikit darjat. Sebab apa? Sebab mereka ni daripada tawanan, daripada orang yang keluarga dia yang tak mau masuk Islam dulu tu. Jadi kita kena ingatlah, bibik-bibik ada rumah kita bukan hamba. Pemandu-pemandu, pembantu-pembantu, tukar kebun rumah kita bukan hamba. Maknanya bibik yang ada di rumah mesti tutup aurat betul-betul. Ni dak ni, rumah kadang-kadang rumah orang baik, rumah Pak Haji, rumah ustaz. Bila bibik keluar bawa air, tak tutup aurat. Pakai baju t-shirt gitu ya. Siapa ni? Bibik. Ya akhi. Bibik ni bukan hamba. Sistem hamba sudah tidak ada sekarang. Tunggu jihad datang nanti, insya-Allah sistem hamba akan berlaku balik. Jangan bimbang. Kita yakin dan percaya insya-Allah. Baik, yang ketujuh, bila orang tu pakai ihram, Allah Taala letak 3 perkara. Tuan-tuan tanda dalam suratul Baqarah ayat 197. Faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa dia dah mula ihram, pakai ihram labbaik Allahumma labbaik, jangan lagi dia rafas, bincang bab perempuan tak boleh. Wala fusuq, jangan buat benda yang tak baik. Termasuklah ni. Pukul-pukul orang terpusuk. Wala jidal, jangan berbantah. Tapi dalam masalah ini kenapa Sayyidina Abu Bakar tak sabar? Kenapa Nabi tak tegur? Kenapa Nabi tak larang? Maka di sinilah timbulnya istisnaat, pengecualian. Dikatakan pengecualian yang berdasarkan musawwirat asy-syar'iyyah, berdasarkan pada syarak. Di antaranya isu hamba yang cuai. Hamba yang cuai. Jadi kalau kita kata marah ke hamba pun kira fusuk, kira jidal, jadi sedaklah hamba ni semena-mena ya. Sekarang nebah berpantang, dah kita buat apa yang kita nak buat. Nanti sampai Mekah, lepas pada buka ihram baru niat marah, dia pun terlupa dah masa tu. Jadi tak kena. Sebab itulah Nabi SAW tabassum. Nabi tak akan ikrar kalau benda tu salah. Ingat, Nabi sangat rahim, sangat rahmat, sangat kesetiaan belas kepada umat dia, tapi jangan langgar syariat. Kalau ada orang langgar syariat Nabi, Nabi akan bantah, akan nasihat, akan tegur. Maka sebab itulah kata di para ulama dalam isu ini ada kelonggaran. Sebab tu Nabi kata tabassam, Nabi senyum, Nabi kata tengok Pak Haji ni pukul hamba dia. Tapi dia tidak engkar secara direct. Cuma kal mustangkir. Macam Nabi tegur lah juga, tapi seeloknya jangan buatlah, jangan marah, jangan apa. Kalau boleh lah, boleh marah, boleh tak marah, jangan marah. Kita relax-relax, tenang-tenang je. Nanti lepas haji esok kita komen lah, nak komen. Selepas kita buka ihram nanti kan. Belum buka ihram jangan marah lagi. Ni kadang-kadang jemaah haji ni dalam ihram, dia sampai tu bah beg dia tak sampai, beg dia naik bah lain. Nyom mengamuk Allah Taala yang Maha mengetahui. Sebab itulah kita dalam travel ni kena ada beg kecil kat tangan. Kena ada beg kecil yang kita tarik. Dalam tu kalau boleh kita, contohnya kita ni uzur, letak ubat-ubatan. Kita ni ada gastrik, letaklah makanan yang kita boleh kunyah sikit, kacang, roti, apa-apa yang boleh menyelamatkan keadaan. Dan kalau boleh sehelai pakaian, sekiranya beg besar lambat sampai, kita dah pakai ihram nanti kita pergi tawaf, sa'i balik, ada baju dah. Maknanya kena ada beg kecil ni. Persiapan, kena ada bersama dengan kita. Sebab itulah pihak kapal terbang benar kita bawa beg kecil naik atas, biar bersama dengan kita barang-barang, kerana emergency macam ni. Jadi kita kena ada. Persiapan tu kena ada. Jangan langsung tak apa, relax kita ni
masuk dalam kargo masuk dalam kargo kalau pergi ke lain mana. Saya pernah hari tu pergi nak ceramah di satu negeri, naik Air Asia tak silap saya. Tak sampai barang. Beg saya bila balik daripada sana lepas 2 hari ceramah, pergi ambil beg di KLIA. Nak kata apa? Itu Allah SWT. Kata beg aku gimana? Dia pergi negeri lain, tapi sempat dia hantar balik dan kita boleh dia tunggu kita di. Tapi yang buat apa? Baju saya dah tak ada. Ada selain ni, takkanlah 3 hari 3 malam pakai baju, pasal kita kena beli baju. Kan? Nah, kalau kain tu boleh lah kok kawan-kawan bagi pinjam. Tapi kalau baju tak kena saih kan susah pula. Lama-lama lebih-lebih ada live macam ni. Orang terkejut tengok kenapa ustaz pakai baju besar. Nah, jadi kita kena ada persiapan. Persiapan. Jadi di antara yang isu yang ke-8, di antara perkara yang telah kita bincang hari itu tentang perkara-perkara yang diharuskan dalam ihram. Contohnya mandi. Tapi kita dah bincanglah dalam siri yang lepas. Mandi. Tapi janganlah siapa gosok tu, tarik-tarik rambut. Tak boleh. Sekadar masuk air dalam rambut. Gosok sikit-sikit boleh lah kan. Kalau kain ihram kita kotor, boleh tukar yang lain. Yang tu kita basuh. Kalau lah orang ni bermimpi basah, boleh kena mandi. Jadi boleh. Bagi orang perempuan ada pakaian dia. Ada pengecualian yang dibenarkan. Contohnya kalau kita berjalan, contohnya angin kuat, debu kuat. Sekarang ni pula musim Covid ni, boleh tak boleh kita pakai mask. Jadi para ulama kata boleh pakai, tidak haram. Bagi orang perempuan pakai mask boleh, walaupun asalnya dilarang, tapi tidak haram. Cuma untuk menyelesaikan masalah, kita bayarlah fidyah selepas pada habis semua umrah tu, bayar satu fidyah. Murah je bagi makan 6 orang miskin. Kalau 10 riyal seorang, baru 60 riyal. Taklah banyak sangat. Dia kata ada khilaf. Yalah, benda tu kalau ada khilaf, orang kata tak apa, orang ni kata tak boleh. Baik, kita bayar. Balik tenang. Cakap, mu pakai masuk bayar tak? Bayar. Habis kita. Tak boleh, orang tak boleh komen. Kalau kita tak bayar, ada ustaz kata kena. Saya dengar ustaz dah cakap kena. Ustaz aku tak kena. Mula kita mula resah, mula koyak sebab orang ni kata kena, orang ni kata tak kena. Jadi baik kita selesaikan masalah, kita bayar. Siap-siap, tak ada timbul lagi masalah dalam perkara ini. Di antara yang dibenarkan lagi syaddul himyan ni panggil ni. Ini apa ni? Pakai tali pinggang. Yang kan kita orang lelaki ni ada beg letak pinggang tu. Untuk kita nak letak dompet kita, letak handphone, letak apa-apa buku, itu dibenarkan. Di antaranya dibenarkan. Letak pasport contohnya, dan ataupun pakai cermin. Ini termasuk dalam perkara-perkara yang diizin dan dibenarkan dalam ketika kita melakukan haji. Mana boleh lah. Yang tidak dibenarkan berwangi-wangian, pakai kain baju yang berjahit macam ni, kan? Pakai kopiah, songkok, itu tidak dibenarkan. Jadi adalah benda-benda yang dibenar. Dan kita pun janganlah terlalu ketat sangat sampai bila pakai ihram kat macam tak nak bergerak. Ketat sangat dia punya undang-undang ni. Jadi takut orang nak pakai ihram. Tak takut orang nak pakai ihram. Kita kata jangan takutlah. Kita pakai ihram. Larangan-larangan itu yang besarnya apa dia? Yang besarnya apabila kita patuh kepada arahan Allah Azza wa Jalla. La rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan buat benda yang berkait dengan wanita, kan? Walaupun dengan isteri sendiri pun tidak dibenarkan, apalagi kalau nak kacau wanita lain. Wala fusuk, ini yang kita kena jaga. Apa dia fusuk? Mengumpat orang, fusuk. Jangan kira pukul orang je. Pukul memanglah fusuk, tapi umpat orang pun tak boleh. Dalam ihram duk mengumpat orang. Jangan. Naya ke haji umrah kita macam nak mabrur kalau kita buat perangai macam ni. Jadi kita kena jaga. Kemudian wala jidal, jangan berbantah-bantah. Sehingga ulama kata walaupun dalam masalah agama jangan berbantah. Contoh kita kata masalah ni tak boleh. Ada ustaz lagi kata boleh gini-gini. Tak apalah, awak pakai saya, awak punya saya pakai saya punya lah. Nanti lepas haji esok kita buka kitab, mari kita bermuzakarah. Sekarang ni bukan masa dia. Jadi kita cuba mengelakkan lah. Cuba elakkan, jauhkan diri daripada perkara-perkara yang menimbulkan perbalahan. Yang ke-10 di antara perkara yang dibenarkan juga untuk waktu larangan ihram tu tidak dibenarkan tangkap hayawan perburuan, tapi boleh ya kalau kita ada benda binatang-binatang yang menyakiti seperti zubab, lalak, gutu, dia panggil fawasik al-khamsah, binatang makhluk perusak yang 5 tu.
burung gurap, burung gagak, burung erang, burung dia panggil burung erang yang makan bangkai itu. Apa dia panggil? Hudaah. Akrab, skorpion, tikus, kalbul akur, anjing gila, anjing bengkeng orang panggil itu. Itu yang ni dibenarkan. Termasuklah juga hayah, ular-ular yang berbisa. Jadi bukanlah sampai mereka kalau dah kita pakai ihram jadi macam batu kerah aja, tak ada benda. Kita tak boleh berbantah bukan makna tak boleh bagi nasihat. Lah. Contoh dalam rombongan kita ni ada orang nakal. Apa nakal? Dia buat benda yang tak baik. Kita tak boleh berbantah kan? Tak boleh. Tapi nasihat boleh? Boleh. Siapa kata nasihat tak boleh? Kita bagi nasihat. Ya akhi, kita dalam ihram ni eloknya tutur kata kita jaga. Dan jangan duduk berkelahi dengan orang, jangan duduk maki-maki orang, jangan duduk mengumpat. Kalau tengok handphone tu, jangan tengok video-video yang tak comel. Ni dalam mulut talbiyah labbaik Allahumma labbaik, duduk tengok benar. Lah. Jadi kita kontrol lah diri kita. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Jadi para pelajar sekalian, sebagai penutup pada perbincangan ini, kita syorkan orang nak pergi haji, nak pergi umrah, ikutlah kursus yang dianjurkan oleh pihak penganjur ke, mana-mana ke. Contohnya, kalau kita kata saya tak sempat nak pergi penuh, full tak sempat, kita ada rakaman. Saya sendiri dalam YouTube Abu Anas tu tulis rehlah haji. Ataupun kita tengok dalam syarah ana kepada kitab Fiqh Manhaji, Al-Fiqh Manhaji jilid yang ketiga ke jilid yang kedua. Jilid yang kedua, tiga. Tengoklah. Yang penting ada beberapa siri kuliah tentang haji, tentang puasa. Jadi ambil dengar. Yang anak buat daurah haji, kursus haji ada 12 siri kuliah. Tuan-tuan boleh ambil dengar. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Jangan sombong. Aku selalu pergi umrah, tapi hukum hakam tak tahu pun. Buat suka-suka je buat. Kita kata jangan duk cakap besar kat kita ni. Tawaduk lebih baik daripada kita cakap besar, kita tunjuk kita pandai, akhir sekali kita buat benda yang kita tak pandai. Berapa orang yang bila balik lepas haji, bila dia dengar, sudah silap aku dulu. Waktu pergi umrah dulu, waktu pergi haji dulu, saya buat macam ni. Nah, baru tanya ustaz. Kadang-kadang yang pergi tu, ayah dia, suami dia dah mati pun, dah meninggal pun, buat salah. Jadi kita bayarlah. Tapi kalau kita, maknanya elok sangatlah kita murajaah balik, kita ulang kaji balik amalan-amalan haji yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan kita dapat haji mabrur, umratan maqbulatan wa tijaratan lan tabur, dengan mana kita melakukan ibadat itu dengan baik. Bukan haji sajalah. Kalau dengan umrah sekalipun, eloknya macam tu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya-Allah kita sambung lagi dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.